Assalamualaikum, Estate Kuala Comel. Alhamdulillah, air kolam sudah penuh. Tiba masanya untuk kita buat rawatan jernihkan air kolam. Untuk keadaan air kolam sekarang, anda boleh lihat keadaan air kolam warna hijau kekuningan. Untuk buat rawatan jernihkan air kolam ini, biasanya mengambil masa tempoh dalam 1 minggu. Info penting, dalam tempoh rawatan ini juga, kita tidak boleh guna atau mandi air dalam kolam ini. Bahan utama yang digunakan untuk jernihkan air kolam ni, biasanya abang akan guna serbuk klorin TCCA 90% sebanyak 1 kilogram. Okey, jom kita buat rawatan untuk jernihkan air kolam. Untuk langkah pertama, kita timbang serbuk klorin sebanyak 1 kilogram. Kedua, kita taburkan serbuk klorin yang ditimbang tadi sebanyak 1 kilogram ke keliling kolam. Ketiga, kita pasang pam kolam selama 12 jam. Untuk pam kolam, kita tidak akan pasang berterusan selama 12 jam. Kita akan gunakan soket timer. Kita akan programkan 6 jam jalan, rehat 1 jam. Lepas tu dia akan berjalan pula 6 jam untuk yang kedua. Kita akan biarkan pam ni jalan. Lepas tu kita akan tengok resultnya besok. Okey, itu saja daripada abang. Assalamualaikum. Bye-bye. Ribu jiwa. Assalamualaikum, Estate Kuala Comel. Hari ini adalah hari kedua untuk kerja-kerja merawat air kolam. Sebelum kita buat rawatan air kolam pada hari kedua, jom kita cek dulu result air kolam pada hari ini. Warna air kolam masih lagi keruh tetapi sedikit cerah berbanding semalam. Kita akan buat ujian kadar pH dan klorin ke atas air kolam ni. Untuk buat ujian ni, kita akan pakai basic test kit. Kita akan gunakan penyukat untuk mengambil air di dalam kolam. Pastikan air diambil lebih kurang 1 kaki di bawah permukaan air kolam. Titiskan larutan Ototo Leading atau OTO 3 titis dan Penoret 3 titis. Tutup penyukat ni dan kita akan goncang bagi larutan tersebut sebati dengan air kolam. Hasil daripada ujian test kit, kadar klorin dan kadar pH terlalu tinggi. Walaupun kadar klorin terlalu tinggi, kita terpaksa juga letak klorin untuk rawatan hari ini bagi menjernihkan air kolam. Untuk rawatan hari yang kedua, abang akan gunakan larutan algacite sebanyak 800 ml serta serbuk klorin TCCA 90% 500 gram. Sebelum kita letak larutan algacite dan serbuk klorin, kita akan bersihkan atau backwash penapis kolam di mana kita akan tengok air keluar daripada penapis dari kotor sehingga jernih. Bila dah jernih, kita akan bilas penapis kolam atau rinse sehingga ia betul-betul bersih. Selesai sahaja bersihkan penapis kolam, kita akan tuang larutan algacite dan taburkan serbuk klorin di sekeliling kolam. Langkah seterusnya, kita akan pasang pam kolam selama 12 jam. Selesai rawatan untuk hari ini, besok kita akan tengok resultnya. Okey, itu saja daripada abang. Assalamualaikum. Bye-bye. Tada! Jernihkan. Assalamualaikum, Estate Kuala Comel. Anda semua boleh saksikan keadaan air kolam hari ini berbanding semalam. Alhamdulillah, perbezaan yang sangat ketara.
Mengikut anggaran kasar, abang rasa 80% kejernihan air kolam. Anda semua boleh tengok air kolam abang masih berwarna hijau yang cerah. Untuk hari ini, mula-mula kita bersihkan penapis kolam dan bilas terlebih dahulu. Langkah seterusnya, abang akan buat ujian kadar pH dan klorin pada air kolam. Hasil daripada ujian tersebut, kadar pH dan klorin terlalu tinggi. Untuk rawatan hari ini, abang akan gunakan swimming pool pH down sebanyak 200 gram. Abang juga akan gunakan serbuk klorin TCCA 90%, di mana abang akan kurangkan kuantitinya berbanding semalam, iaitu hanya 300 gram sahaja. Kedua-dua bahan ini akan ditaburkan di sekeliling kolam. Selepas itu, macam biasa, kita akan pasangkan pam kolam. Untuk hari ini, pam kolam kita akan setting untuk 6 jam sahaja. Esok kita akan tengok resultnya semula. Itu saja daripada abang. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Estate Kolej Comel. Hari ini, 8 hari bulan 1, 2023, merupakan hari keempat kerja-kerja merawat air kolam. Alhamdulillah, air kolam semakin jernih. Tahap kejernihan air kolam pada hari ini dalam lingkungan 90%. Untuk hari ini, abang akan buat ujian kadar pH dan klorin serta bersihkan penapis kolam sahaja. Hasil ujian tersebut, kita dapat lihat kadar pH dan klorin terlalu tinggi. Untuk hari ini, abang tidak akan letak klorin atau apa-apa bahan lain ke dalam kolam. Abang akan pasangkan pam kolam selama 6 jam untuk air kolam ditapis sehingga betul-betul jernih. Itu saja daripada abang. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Estate Kolej Comel. Alhamdulillah, air kolam jernih sepenuhnya. Anda dapat lihat warna air kolam macam kristal, seperti tiada air dalam kolam. Akan tetapi, jika anda melihat dari jarak dekat, bahagian lantai kolam terdapat keladak atau habuk berwarna coklat di bahagian celahan mozaik, di mana keladak ini tidak dapat ditapis oleh penapis kolam dan keladak ini akan mendak di dasar kolam. Untuk bersihkan keladak ini, abang akan gunakan vacuum kolam dan abang akan tunjukkan dalam next video. Okey, itu saja daripada abang. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Estate Kolej Comel. Video kali ini merupakan video part 7 atau part last kerja-kerja merawat air kolam. Langkah pertama, kita akan buat ujian kadar pH dan klorin pada air kolam. Macam biasa, kita akan titiskan larutan Penoret untuk ujian kadar pH, manakala larutan OTO untuk ujian kadar klorin. Pastikan penutup penyukat ini ditutup dan goncang biar larutan sebati dengan air kolam. Hasil ujian tersebut menunjukkan kadar pH sangat rendah, iaitu 6.8, manakala kadar klorin sangat tinggi melebihi 3.0. Kadar pH yang ideal adalah 7.2 hingga 7.8, manakala kadar klorin yang ideal 0.5 hingga 1.5. Langkah seterusnya, abang akan bersih serta bilas penapis kolam. Anda boleh lihat bagaimana cara abang bersih atau bilas penapis kolam dalam video sebelum ini. Kita boleh lihat air yang jernih keluar daripada penapis ini apabila kerja-kerja bersih penapis kolam ni. Ini menunjukkan
air kolam sudah betul-betul jernih. Info tambahan, semasa bersihkan penapis atau backwash, pastikan suis pam kolam dimatikan. Ini adalah disebabkan tekanan air sangat tinggi semasa pam sedang berjalan dan ia boleh mengakibatkan pam kolam cepat rosak. Sama juga nak tukarkan kepada mud rinse atau bilas, pastikan suis pam kolam ditutup. Video sebelum ini, abang ada tunjuk berkenaan keladak yang mendap pada dasar kolam. Keladak ini biasanya kita panggil sedimen. Sedimen ini akan dikeluarkan atau disedut dengan menggunakan vacuum hose untuk kolam. Peralatan yang diperlukan adalah vacuum heat, suction hose dan teleskopik. Ini merupakan cara yang betul untuk gunakan vacuum kolam bagi sedut sedimen pada permukaan lantai kolam, di mana sedimen ini disedut bersama-sama dengan air kolam. Pastikan kita gerakkan vacuum secara perlahan-lahan supaya sedimen ini tidak bertebaran naik ke atas. Ini kerana sifatnya yang sangat ringan dan mudah terangkat atau bertebaran bila berlaku pergerakan yang cepat. Semasa melakukan kerja-kerja vacuum ini, pastikan kita top up air ke dalam kolam supaya air dalam kolam tidak berkurangan. Vacuum kolam ini tidak menggunakan kuasa elektrik atau bateri untuk menyedut sedimen dan air kolam. Vacuum ini menggunakan kuasa tekanan air dari dalam kolam. Sedimen dan air kolam akan keluar melalui vacuum dan suction hose terus ke sam yang berdekatan. Setelah selesai kerja-kerja vacuum, abang bersihkan pula bahagian permukaan kolam dari sampah atau serangga yang terapung dengan menggunakan lift skimmer. Keputusan ujian tadi menunjukkan kadar pH terlalu rendah. Jadi untuk menaikkan kadar pH, kita akan gunakan serbuk swimming pool pH up sebanyak 400 gram. Kita akan masukkan serbuk ni di sekeliling kolam dan biarkan ia melarut. Pastikan pam kolam dipasang untuk memutar air kolam supaya larutan itu merata di dalam air kolam. Ini adalah hasil selepas kita buat kerja-kerja vacuum. Anda dapat lihat sedimen pada permukaan lantai kolam sudah tiada. Jika esok atau lusa sedimen ini masih ada permukaan lantai kolam, kita akan ulangi kerja-kerja vacuum sehingga ia betul-betul bersih. Tamatlah kerja-kerja merawat air kolam. Selepas ini kita hanya selenggara atau maintainkan air kolam supaya sentiasa jernih dan bersih. Itu saja daripada abang. Assalamualaikum. Bye-bye.